Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fikri bin Nur Azami dari kelas BA 249 4A. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nik Nur Aida Hanim binti Amran daripada BA 494A. Di sini saya akan membentangkan tentang maksud politik, maksud etnisiti, maksud politik menurut Islam serta perkembangan politik sebelum merdeka dan selepas merdeka. Okey, mengenai maksud politik, politik merupakan suatu fenomena dan faktor penting yang harus diberi perhatian dalam rangka memahami bentuk dan sifat hubungan etnik dalam sesebuah masyarakat plural seperti di negara kita iaitu Malaysia. Hal ini demikian kerana politik sering dikaitkan dengan kuasa pemerintah, pembentuk dan pelaksanaan dasar. Di sini saya paparkan 3 pandangan mengenai politik. Pertama, seorang ahli ilmu politik, Robert A. Dahl, merumuskan bahawa sistem politik merupakan pola bagi hubungan manusia yang bersifat konsisten di mana ia melibatkan kawalan, pengaruh, kekuasaan serta kesenangan. Menurut Aston pula, pendekatan analisis sistem politik merupakan alat utama untuk mempelajari kehidupan politik suatu negara. Yang ketiga, menurut ahli politik yang lain pula iaitu Gabriel Ellman merumuskan bahawa sistem politik adalah interaksi pada masyarakat yang menjalankan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi dengan menggunakan pemaksaan oleh para pegawai yang sedikit sebanyak menggunakan tekanan fizik yang sifatnya terlegitimasi. Terdapat perbezaan sistem politik Malaysia dan juga sistem politik di Barat. Misalnya Amerika Syarikat. Di Malaysia, seseorang hakim dilantik oleh Yang di-Pertua Agong. Tetapi ia juga atas nasihat Perdana Menteri yang telah dibincang bersama Ketua Hakim Negara. Manakala Amerika Syarikat pula, kelayakan hakim itu sendiri. Manakala Amerika Syarikat pula, kelayakan hakim adalah berdasarkan kelayakannya sendiri. Mengenai etnisiti pula, etnisiti dan identiti etnik menjadi persoalan yang hangat dalam kancah kehidupan bermasyarakat di Malaysia. Etnisiti adalah berasal daripada perkataan etnik yang selalu kita dengar. Hal ini kerana etnisiti dan etnik mempunyai kaitan antara satu sama lain. Maka kita harus mengerti tentang konsep etnik dahulu sebelum etnisiti. Etnik merupakan kumpulan atau sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk juga adat resam, pakaian serta kegiatan ekonomi. Konsep etnisiti pula merujuk kepada rasa kekitaan sesuatu dalam kumpulan kelompok manusia terhadap kelompok etniknya. Tetapi ada juga yang menjelaskan bahawa etnisiti ini telah membawa maksud kepada gabungan pelbagai sifat dan komponen yang kebiasaannya dimiliki oleh kumpulan etnik. Menurut Smelser, etnik ini merangkumi aspek-aspek tertentu seperti perkongsian kepercayaan, norma, nilai, keutamaan di dalam kumpulan, ketaatan dan menyenangi kelompok-kelompoknya sendiri. Hal ini bererti etnisiti ini dapat mewujudkan satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas dan ia juga dapat menyatukan anggota-anggotanya berasaskan sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama. Etnisiti ini juga boleh membawa maksud kepada hubungan yang harmoni antara etnik yang pelbagai dalam konteks negara dan bangsa yang mampu menjamin kesuburan ekonomi dan politik yang bertunjangkan kesatuan sosial. Dalam meniti arus kemodenan ini, Malaysia dapat mencapai kemerdekaan kerana disebabkan oleh perpaduan semua etnik. Ini amat jelas boleh dilihat peranan mereka amat dihargai dengan menyatu padukan semua kaum yang berbeza dalam Malaysia. Politik menurut Islam. Politik sebenarnya merupakan sebahagian daripada Islam. Hal ini kerana sifat syariat Islam iaitu sendiri bersifat komprehensif atau syumuliyah yang merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan kita. Politik dari sudut makna asas merupakan urus takbir yang merupakan sikap manusia dalam mengurus sesuatu urusan bagi mencapai sesuatu tujuan. Secara spesifiknya, konsep politik yang kita fahami dalam kerangka masa ialah kuasa pemerintahan dan pentadbiran negara. Pemahaman dari sudut makna itu, politik yang diguna pakai zaman sekarang telah mengambil terjemahan dari perkataan Arab iaitu al-siyasah. Perkataan tersebut sebenarnya diguna pakai oleh Rasulullah SAW dalam menyatakan para rasul yang memimpin atau mengurus urusan kaum mereka iaitu Bani Israel, sebagaimana teks hadis dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda,
adalah Bani Israel. Mereka dipimpin urusannya oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada ramai para khalifah. Politik menurut syariat Islam perlu berpandukan dari Al-Quran dan Sunnah. Para fuqaha turut menggunakan sumber ijtihad sebagai aplikasi dalam sistem politik dan pemerintahan Islam. Lantaran itu, politik Islam adalah bertujuan memimpin urusan manusia untuk mencapai kejayaan dan kebaikan di dunia dan membawa mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip politik Islam khasnya dan semua aspek kehidupan manusia yang lain amnya seperti sosial, ekonomi, akhlak dan sebagainya menurut Al-Maududi adalah berdasarkan kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Ini bermakna bahawa setiap manusia tetap berada di bawah kuasa dan perintah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beralih kepada politik pada zaman Rasulullah. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu sebelum pemerintahan Rasulullah dan selepas pemerintahan Rasulullah. Sebelum pemerintahan Rasulullah di Mekah, sistem politik dikuasai oleh kabilah dan selepas itu dikuasai oleh suku Quraisy. Sistem politik pada zaman itu adalah sempit kerana pemimpin dipilih berdasarkan pengaruh dan pertimbangan ekonomi sahaja. Manakala di Madinah pula sering terjadi pertikaian antara suku yang ada pada ketika itu. Sebagai contoh, suku kaum Aus dan Khazraj sering bertikai dalam perebutan kuasa sehingga tercetusnya perang saudara yang berlaku selama 120 tahun. Rasulullah merupakan ketua agama di kota Mekah. Baginda menerima wahyu daripada Allah untuk disampaikan kepada semua. Akan tetapi baginda dikecam oleh pihak Quraisy kerana mereka menganggap ajaran Islam akan menggugat ekonomi mereka. Disebabkan itu, Rasulullah tidak berpeluang untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam politik bagi menyokong penyebaran dakwah baginda. Kemudian, baginda dan beberapa orang pengikutnya berhijrah ke Madinah. Di sana, Rasulullah dianggap sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan hati yang terbuka. Perkara pertama yang dilakukan oleh baginda untuk mengubah sistem politik yang sedia ada adalah menubuhkan masjid. Kemudian baginda telah menyatukan suku Aus dan Khazraj. Manakala baginda juga membuat perjanjian antara orang Islam dengan orang Yahudi yang dipanggil Piagam Madinah. Maka dapat kita lihat bahawa perkara utama yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sistem politik adalah menyatu padukan semua penduduk pada ketika itu. Okey, perkembangan politik sebelum merdeka. Asas permulaan pembinaan perpaduan bermula di Tanah Melayu sebelum kemerdekaan negara. Hal ini adalah kerana melalui persetujuan bersama konteks sosial dalam kalangan pemimpin Melayu dan bukan Melayu. Persetujuan ini telah dicapai setelah melakukan rundingan dan tolak ansur daripada hasil pemuafakatan dengan parti-parti politik berasaskan kaum yang mewakili parti iaitu UMNO, MCA, MIC. UMNO which is Parti Kebangsaan Melayu Bersatu, MCA Persatuan Cina Malaya dan MIC Kongres India Malaya. Konteks sosial ini tidak harus dianggap sebagai persetujuan pemimpin atau kelas elit kaum-kaum berkenaan sahaja, bahkan ia juga merupakan simbolik kepada persetujuan antara pemimpin-pemimpin yang telah mewakili kaum masing-masing. Di samping itu, masyarakat majmuk menurut pendapat dari Furnival adalah masyarakat yang dicirikan perpecahan akibat wujudnya perbezaan antara dari segi ras dan etnik. Oleh itu, pengasingan dari segi ekonomi dan sosial akibat dasar pecah dan perintah British telah menyumbang kepada isolasi keetnikan daripada etnik lain sehingga mudah berlakunya ketegangan dan ketidakstabilan hubungan antara etnik-etnik. Menjelang detik menghampiri era kemerdekaan, konteks sosial secara tersirat merupakan jalan penyelesaian bagi perbezaan kepentingan etnik masing-masing. Perkembangan politik selepas kemerdekaan. Malaysia merupakan sebuah negara multi-etnik yang berjaya dan menguruskan konflik antara kaum-kaum dengan baik. Ia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 daripada British sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Namun kemudian ia telah membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Semenjak daripada itu, rakyat di negara kita telah hidup dalam situasi politik yang stabil. Malaysia adalah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum atau etnik. Etnik Melayu merupakan majoriti diikuti oleh Cina, India dan lain-lain etnik.
Hasrat kerajaan adalah untuk menyatu padukan semua etnik di bawah satu naungan yang dikenali sebagai bangsa Malaysia. Malaysia adalah negara bangsa yang dapat dilihat sebagai proses integrasi masyarakat. Proses ini dapat dicapai melalui keteguhan ekonomi yang akhirnya akan merangsang program pembangunan yang akan dibina, menstabilkan perpecahan dalaman, menambahbaikkan kualiti hidup masyarakat dan bangsa. Pada 2009, Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib Abdul Razak telah memperkenalkan satu agenda besar iaitu konsep Satu Malaysia untuk mencapai perpaduan nasional melalui penyatuan dalam kepelbagaian. Apabila negara telah mencapai kemerdekaan, pemimpin kaum ketika itu telah berbincang dan memilih konsep penyatuan perpaduan sebagai prasyarat pembinaan negara bangsa dan bukan asimilasi seperti diamalkan di negara jiran iaitu Indonesia, Thailand dan Filipina. Saya akan membentangkan tentang isu contemporary ataupun isu semasa berkenaan dengan etnisiti dalam politik Malaysia. So, apa yang kita faham berkenaan dengan isu-isu yang berlaku dalam politik di negara kita? Terdapat banyak masalah maupun kebaikan untuk kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang awam. So dekat sini saya akan membahaskan tentang isu-isu yang memberikan isu-isu yang positif dan isu-isu yang negatif terhadap berkaitan dengan etnisiti terhadap kita punya masyarakat lah, terhadap masyarakat Malaysia. So yang pertama saya akan membentangkan tentang dari sudut positif. Isu yang pertama adalah berkaitan dengan rakyat Malaysia yang lebih pada masa sekarang ni adalah lebih peka dengan isu politik semasa. Maksudnya dekat ayat ini kita sebagai orang awam, saya ataupun kami sekumpulan sebagai rakyat Malaysia akan apa yang kami nampak ialah apabila isu tentang etnisiti yang positif terhadap rakyat Malaysia yang pada masa sekarang ialah rakyat Malaysia lebih peka dengan informasi negara, tentang ekonomi negara, maksudnya tentang politik di dalam negara sendiri. Maksudnya dekat sini rakyat Malaysia mengambil berat dan tidak seperti dahulu yang mereka just hanya mahu saja mengundi dan tidak memikirkan masa depan. Memikirkan juga masa depan tapi tidak sejelas sekarang ataupun tidak sepeka sekarang, lebih serius. Okey. So, poin yang kedua ialah orang awam lebih serius dalam perkembangan politik negara. Maksudnya, buat masa kita bezakan dulu dan sekarang lah lebih senang. So, kalau kita tengokkan contoh 10 tahun yang lepas, kita boleh nampak yang politik Malaysia, kita boleh nampak yang rakyat Malaysia sendiri. Just macam contoh, kita pergi mengundi, just dia tahu mengundi je. Maksudnya pihak kalau dia lebih cenderung ke parti politik X, dia akan mengundi ke parti politik X saja, tidak mengundi ke parti politik Y. Tidak melihat kepada manifesto yang lebih baik dan apa yang lebih baik untuk rakyat dan negara kita, untuk pembangunan negara kita. So dekat sini dapat apa yang positif ialah orang awam akan lebih mengambil tahu tentang isu semasa berkenaan dengan politik di negara kita sendiri. Okey. Yang ketiga untuk positif ialah menitip nilai membantu satu sama lain. Dekat sini kita boleh nampak yang bahawa rakyat Malaysia pada masa sekarang menitipkan nilai membantu satu sama lain. Kita boleh tengok contoh yang lebih jelas buat masa sekarang adalah pada masa sekarang ni COVID, kita boleh tengok kita berbilang bangsa dan tidak mengira usia bangsa dan agama untuk menolong satu sama lain, seperti yang dilakukan sebagai contoh saya ambil Ustaz Abid Liu yang berbangsa Cina yang sudah memeluk Islam, banyak membantu orang awam, tidak kira Melayu, Cina, India ataupun berbagai kaum dan bangsa. Maksudnya dekat sini rakyat Malaysia memahami nilai bantu satu sama lain yang lebih jelas untuk kita fahami.
Okey, kita beralih pada sudut yang negatif pula. Dekat sini, poin yang pertama menjelaskan bahawa segelintir ahli politik mewujudkan perubahan antara masyarakat. Dekat sini kita boleh nampak yang sesetengah, bukan semua, sesetengah, dan dia hanya sekelompok kecil saja yang meraih undi dan mengawal keuntungan untuk peribadi mereka sendiri. Maksudnya kat sini mereka hanya nak mahukan kuasa dan duit untuk kesenangan diri sendiri. Pemimpin yang macam ni adalah pemimpin yang sangat tidak bagus untuk rakyat Malaysia. Maksudnya kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya mempunyai hak. Hak paling besar ialah semasa mengundi. Kita mestilah pilih dengan bijak. Kita mesti melihat manifesto beliau, manifesto para calon dan apa yang mereka boleh janjikan dan apa logik ke tak mereka untuk menjayakan manifesto tersebut. Okey. Dekat sini, okey, yang poin yang kedua, ada ahli politik yang sengaja mencetus isu perkauman di media sosial. Kita boleh nampak sendiri di media-media sosial. Kadang-kadang ada yang betul, kadang-kadang ada yang palsu. Dekat sini sebab banyak yang fake account dekat luar sana. Maksudnya kita mestilah merujuk ataupun mensahihkan isu tersebut sebelum kita meruar-ruarkan ataupun bab kata sekarang adalah viral. So kat sini sebenarnya yang mencetuskan isu perkauman ni, ahli politik ni sebenarnya just nak meraih undi je. Mereka menggunakan perkauman supaya berlakunya perbalahan antara kaum bangsa-bangsa dan kaum yang berbilang bangsa di Malaysia. Kita Malaysia adalah sebagai satu bangsa Malaysia. Maksud sebab kita Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang tertakluk dalam pembentukan negara Malaysia. Okay, untuk poin yang terakhir dalam sudut negatif ialah wujudnya golongan ekstrim di kalangan rakyat Malaysia. Dekat sini, kenapa wujudnya golongan ekstrim ni di kalangan rakyat Malaysia? Ini adalah berbunca daripada parti politik tersebut itu sendiri. Maksudnya dekat sini seperti yang kita lihat dahulu, parti politik mensasarkan kaum-kaum sahaja. Maksudnya mereka kecilkan circle mereka, seperti parti UMNO adalah untuk orang Melayu, parti MCA adalah untuk orang Cina, dan parti MIC untuk orang India. So dekat sini kita boleh nampak yang parti-parti tersebut adalah menjuruskan untuk perkauman mereka sendiri, maksudnya bangsa mereka sendiri. Dekat sini wujudlah satu golongan ekstrim di kalangan rakyat Malaysia sendiri yang akan mencetus perbalahan. Maksudnya mereka yang mengadakan seperti mereka mengadakan perbalahan, mereka mengadakan pemberontakan, mereka mengadakan tunjuk perasaan seperti bersih yang kita pernah dengar. Jika kita pernah dengar suatu masa dulu, bersih yang memakai baju kuning itu. So dekat sini adalah amat tidak baik sebab golongan-golongan ekstrim ni mereka tidak setuju dan mereka mentidakkan apa peranan ataupun lembaga yang sudah dipersetujui dalam pembentukan negara kita sendiri. Maksudnya seperti hak-hak istimewa, hak-hak keistimewaan Bumi Putera ataupun orang Melayu, mereka menafikan macam adakah benda ni adil? Tidak adil untuk kami. Mereka cakap seperti itu. Maksudnya kita sebenarnya benda tu telah tertakluk dalam perlembagaan negara kita, dalam pembentukan negara Malaysia sendiri. So di mana golongan ekstrim ni adalah 100% salah dalam menyatakan pernyataan tersebut. Hai, kembali lagi saya untuk menerangkan tentang kesan etnisiti dalam politik negara kita. So seperti apa yang saya sudah terangkan sebelum ini berkenaan iaitu isu. So di mana bila ada isu, tak kira positif ataupun di sudut negatif sendiri, maka adalah kesannya kepada negara ataupun kepada rakyat Malaysia sendiri, kepada orang awam itu sendiri. Maksudnya kepada kita, diri kita sebagai rakyat Malaysia. So dekat sini saya akan menjelaskan dua juga, iaitu daripada sudut positif
kesan-kesan daripada sudut positif dan kesan-kesan daripada sudut negatif. Di mana poin yang pertama saya nak jelaskan adalah berkaitan dengan dari sudut positif ialah setiap kaum bergabung dalam blok bersama menyatakan sokongan dan penolakan terhadap pihak lain. Di sini apa yang menjadikan poin ini adalah dari kesan yang positif ialah kita boleh nampak pada masa sekarang rakyat Malaysia bersatu dan tak kira kaum, bangsa atau agama. Mereka bersatu dalam untuk membangunkan kesejahteraan rakyat Malaysia. Maksudnya membangunkan ekonomi rakyat Malaysia, memastikan perpaduan, keamanan, kesejahteraan negara kita sendiri. Maksudnya mereka tidak memfokuskan, maksudnya setiap kaum tidak memfokuskan untuk kaum mereka sendiri. Maksudnya mereka untuk rakyat Malaysia, untuk bangsa Malaysia itu sendiri. Apa yang membezakan kaum-kaum sendiri, bangsa-bangsa dengan bangsa Malaysia? Bangsa-bangsa ialah terdiri daripada bangsa itu adalah satu bangsa. Maksudnya contoh India, Melayu, Cina, antara bangsa ataupun kaum yang majoriti di Malaysia. Manakala yang dimaksud dengan bangsa Malaysia seperti saya sebut sebelum ni adalah berkaitan dengan bangsa Malaysia ini ialah terdiri daripada pelbagai bangsa. Maksudnya tiga bangsa yang besar tersebut dan bangsa-bangsa yang terdapat di dalam Malaysia tertakluk ataupun termasuk dalam bangsa Malaysia itu sendiri. So untuk poin yang kedua dari sudut yang positif ialah kerjasama setiap bangsa Malaysia dapat menyumbang kepada pembangunan negara yang lebih produktif. Maksudnya kat sini kita boleh tengok dari contoh, saya bagi contoh 5 tahun ataupun 10 tahun yang lepas, kita boleh tengok kebanyakan rakyat Malaysia mereka ada segelintir golongan ataupun segelintir golongan yang resis ataupun yang mereka mementingkan hanya kaum dan bangsa mereka sendiri. Mereka tidak membela nasib ataupun nasib bangsa yang lain yang bukan sesama bangsa mereka. So di sini apa yang positif kesan tersebut ialah apabila rakyat Malaysia tak kira berbilang bangsa, kaum dan agama bersatu, kita dapat membangunkan negara dari tak kisah dari sudut seperti yang saya cakap sebelum ni, seperti sudut ekonomi, kesejahteraan, sebab negara kita adalah salah satu contoh negara yang disegani dunia dari sudut perpaduan ataupun bagaimana negara kita boleh bentuk dengan adanya pelbagai bangsa. Maksudnya kita ni, Malaysia adalah sebagai mata-mata dunia untuk saya nak cakap Malaysia adalah sebuah negara mata-mata dunia sebagai tonggak yang menjadikan role model untuk negara-negara lain yang mempunyai berbagai bangsa untuk melihat Malaysia, macam mana Malaysia boleh bersatu, boleh bangun dan membina walaupun mempunyai berbagai bangsa. Maksudnya dekat sini itu adalah kesan-kesan yang positif. Okey. Seterusnya saya akan menceritakan tentang kesan-kesan yang negatif yang akan wujud daripada etnisiti dalam politik negara Malaysia. So dekat sini poin yang pertama, kewujudan segelintir kewujudan segmentasi dalam politik perkauman ini menyebabkan jurang perpaduan tidak bertambah akrab. Maksud apa yang dimaksud dengan kesan pertama ni kan? So saya akan jelaskan. Kesan pertama ni menjelaskan tentang apabila wujudnya segmentasi dalam politik. Maksudnya segmentasi ni maksudnya badan-badan parti politik ni membahagikan segmen. Maksudnya macam orang Melayu dengan parti orang Melayu saja, orang Cina dengan orang Cina saja, orang India dengan orang India. Maksudnya mereka mengasing-asingkan. Dekat sini adalah satu sistem ataupun satu badan yang sepatutnya tidak wajar lah. Sebab kita Malaysia adalah terdiri daripada berbagai bangsa. So maksudnya bila adanya jurang ataupun segmentasi dalam politik seperti tersebut, kita boleh nampak yang
sebuah parti politik tersebut hanya mementingkan hak dan kepentingan untuk kaum mereka saja atau bangsa mereka saja. Mereka tidak memandang kepada kaum lain dan bangsa lain untuk menolong satu sama lain. Okey, untuk poin yang kedua, terdapat juga pihak yang cuba bermain dengan agama dan perkauman. Maksudnya kan, dekat sini terdapat juga pihak ni, maksudnya di kalangan ahli-ahli politik tersebut. Kita boleh nampak dekat sini yang apabila sesebuah parti politik ataupun segelintir ahli parlimen, segelintir ahli politik menyentuh isu etnik dalam perbahasan mereka untuk meraih undi ataupun mengawal keuntungan mereka setelah meraih undi dan menang. So dekat sini kita boleh nampak yang mereka sengaja untuk bermain dan memetik isu perkauman tersebut. Maksudnya mereka cuma nak mengawal. Yalah, seperti saya cakap banyak kali, seperti mereka hanya nak mengawal raih undi untuk mengawal keuntungan. Maksudnya untuk mereka menang, dan mereka tidak orang ahli-ahli politik yang seperti ini tidak memandang rakyat sebagai keutamaan mereka ataupun untuk negara. Okey. Poin yang terakhir dan sudut negatif ialah wujud kelompok ekstrim yang memperjuangkan kesamarataan hak tanpa mengambil kira perjanjian awal. Ini seperti saya bahaskan seperti isu yang sebelum ni. Ini adalah kesan dia. Maksudnya, kita boleh nampak bila ada golongan-golongan ekstrim seperti ini, mereka nakkan semua. Maksudnya, dekat Malaysia kan kita seperti yang kita sedia maklum, di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Maksudnya setiap kaum dan bangsa mempunyai hak-hak keistimewaan mereka sendiri. So bila di mana wujudnya golongan ekstrim, mereka mahukan semua bangsa di Malaysia sama rata. Maksudnya benda ni tidak adil sebenarnya. Sebabnya seperti yang kita sedia maklum lah, pembentukan negara Malaysia adalah terdiri daripada pelbagai bangsa, dan hak-hak keistimewaan orang Bumi Putera dan orang Melayu itu sendiri sebagai penduduk majoriti dan penduduk yang lebih awal menetap di tanah Melayu. Kalau kita tengok berdasarkan sejarah Malaysia. Politik akan sentiasa berubah mengikut arus peredaran zaman. Ianya bukan suatu yang statik. Dinamika di sini bermaksud sistem politik dan dasar-dasar yang dibuat di Malaysia sentiasa berubah. Sebagai contoh, pada era sebelum kemerdekaan, boleh dikatakan sistem politik terbahagi kepada tiga, iaitu feudal Melayu, era penjajah dan sebelum kemerdekaan. Pada zaman feudal Melayu, pemimpin dilantik berdasarkan keturunan, maka dapat kita lihat bahawa sistem politik pada ketika itu sempit kerana rakyat tidak boleh menyatakan pendapat berkenaan dengan sistem politik yang sedia ada. Seterusnya, pada era campur tangan penjajah Inggeris membawa masuk imigran dari China dan India bertujuan untuk mengembangkan sistem ekonomi. Maka lahirlah masyarakat majmuk. Pada ketika itu, rakyat mulai sedar akan kepentingan melibatkan diri dalam politik. Dan sebelum kemerdekaan, orang Melayu mula melibatkan diri secara terbuka dalam politik negara. Tujuannya adalah untuk berjuang membebaskan negara daripada kuasa penjajah. Antara contoh yang paling jelas adalah ketika berlaku pertukaran kerajaan. Pada tanggal 9 Mei 2018, Malaysia telah melahirkan sejarah di mana Pakatan Harapan berjaya mengalahkan Barisan Nasional yang telah memerintah selama 60 tahun. Tidak lama kemudian, kita dikejutkan dengan berita perletakan jawatan Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. Disebabkan perkara itu, kerajaan baharu yang mentadbir bagi menggantikan Pakatan Harapan adalah Perikatan Nasional yang dipimpin oleh YB Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerajaan yang berbeza pastinya akan membuat dasar yang berbeza. Maka, dasar akan sentiasa berubah mengikut masa dan beberapa faktor yang mempengaruhi perkara tersebut.
mengambil contoh yang paling dekat dengan kita dan juga berkaitan perpaduan iaitu PLKN. Semua orang pernah dengar apa itu PLKN kan? Program PLKN merupakan program latihan khidmat negara. PLKN ditubuhkan oleh Barisan Nasional pada tanggal 16 Februari 2006. Program ini bertujuan untuk memupuk semangat patriotisme di kalangan generasi muda di samping memupuk perpaduan dan membentuk nilai-nilai murni. Akan tetapi, program ini telah dibubarkan oleh Pakatan Harapan ketika Pakatan Harapan mentadbir negara. Mereka berpendapat bahawa PLKN tidak mencapai objektif yang sebenar dan membazir duit kerajaan sahaja. Mereka juga berkata bahawa kerajaan terdahulu menggunakan program ini untuk tujuan politik semata-mata. Pakatan Harapan bercadang untuk melaksanakan program lain untuk menggantikan PLKN iaitu Malaysia Futures Leaders School. Akhir sekali, ketika pentadbiran Perikatan Nasional, Datuk Seri Ismail Sabri mencadangkan supaya PLKN diwujudkan kembali kerana program ini akan memberi kesan yang baik kepada generasi muda. Semua pihak memainkan peranan penting dalam memupuk semangat perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutama sekali bagi yang terlibat dengan politik. Mereka dapat menggubal dasar baharu dan mempengaruhi rakyat. Amat penting bagi mereka untuk mengamalkan nilai-nilai etnisiti yang positif seterusnya mengaplikasikan dalam membuat dasar di Malaysia. Politik merupakan suatu perkara yang dinamik di mana ianya sentiasa berubah-ubah dan tidak statik. Maka akan sentiasa ada peluang untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Sistem politik di Malaysia sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa mengikut peredaran masa dan keperluan pada ketika itu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.